أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Saudara-saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah kita sama-sama insya-Allah mengangkatkan kesyukuran kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang limpah perkenan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk insya-Allah sama-sama menyambung lagi penerokaan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga pada hakikatnya menyambung lagi insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala persediaan kita dalam perjalanan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setiap hari daripada masa hidup ini yang sentiasa berjalan, perjalanan yang sentiasa bertambah jaraknya. Apabila kita melakukan safar atau bermusafir, biasanya kita akan mengira berapa jauh lagi perjalanan yang kita nak untuk sampai kepada tujuan kita. Kadang-kadang tujuan ini terasanya amat jauh dan melelahkan. Itulah hakikat yang sedang kita lalui. Hari demi hari kita sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya kamu telah bersusah payah, membanting tulang, memerah keringat untuk dalam perjalanan kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhanmu, Rabbmu, penciptamu. Kita sentiasa diingatkan apabila seorang insan itu terus-menerus membaca dan mengingatkan diri dia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia insya-Allah seharusnya tidak lupa bahawa dia sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya perjalanan ini insya-Allah dijadikan sebagai peluang untuk kita menyediakan segala keperluan untuk kita kembali kepada pencipta kita. Jadi detik ini, saat ini sedang berjalan terus menerus, tidak akan tidak berhenti walaupun sesaat. Kita semakin lama semakin menghampiri destinasi kita. Moga-moga insya-Allah perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang benar-benar insya-Allah perjalanan yang baik untuk kehidupan kita, dan kita sentiasa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedia dengan bila datang detik
terakhir perjalanan kita. Perjalanan yang kita lalui ini perjalanan yang kita tidak tahu bila akan sampainya. Tapi kita diingatkan bahawa dia pasti akan sampai. Bagi mereka-mereka yang hidupnya, perjalanannya bersama-sama dengan ingatan-ingatan yang datang daripada Al-Quran ini, yang sentiasa segar, menyegarkan dirinya dalam perjalanan ini, maka Al-Quran sebenarnya apabila kita berjalan bersama dengan Al-Quran ini, hidup di bawah naungan Al-Quran, kata-kata Sayyid Qutb rahimahullah, bila kita hidup di bawah naungan Al-Quran ini, maka kita merasai kita sedang berjalan di dalam kehidupan yang sentiasa bersama-sama dengan kehidupan akhirat. Sentiasa diingatkan dengan banyak perkara-perkara yang gaib yang akan berlaku, yang belum kita lihat lagi, tetapi telah dijelaskan oleh Allah SWT di Al-Quran. Jadi hari demi hari perjalanan setiap detik kita ini yang dikehendaki oleh Al-Quran ini, supaya perjalanan ataupun detik-detik ini semua berlaku dengan keadaan seolah-olah hati kita ini tidak berada di dunia ini, tapi telah berada di alam akhirat yang digambarkan oleh Allah SWT dalam Quran ini, dan diturunkan, diingatkan bertubi-tubi, supaya dia sentiasa berada dalam pemikiran dan juga jiwa kita, sehingga kita akan merasai bahawa kita sedang berada di dalam kehidupan akhirat ini, dengan gambaran-gambarannya yang amat mengesankan. Dan insya-Allah semalam kita telah pun membincangkan ayat 9 kan, daripada surah Al-Buruj. Masih lagi membincang surah Al-Buruj ni, yang surah Al-Buruj adalah surah yang tema isi utamanya adalah menjelaskan di antara dalam tentang pertentangan, katakan di antara penentang-penentang dan juga yang ditentang. Yang ditentang adalah mereka yang sebenarnya sedang mewakili, sedang dalam mission untuk melaksanakan misi ataupun tanggungjawab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam perbincangan kita, terutama dalam surah-surah yang di hujung ni, surah-surah yang kumpulan yang ketujuh ni, kita dipaparkan beberapa kumpulan manusia yang sedang dihadapi oleh ayat-ayat yang sedang kita baca ni, untuk kita memahami keadaan ataupun memahami, menghargai, appreciate kan, tentang ayat-ayat yang sedang kita baca ni. Pertama, kita sedang berhadapan dengan kumpulan, dua kumpulan yang besar, satu yang menentang, satu lagi yang ditentang, ataupun kumpulan yang membawa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, Al-Quran ini, untuk disampaikan kepada manusia, yang berisi peringatan dan berita yang gembira. Al-Bashir wan Nadhir. Bashir wan Nadhir. Ini adalah isi yang sedang dibawa oleh satu kumpulan yang pertama ni kan. Dan kumpulan pertama ni dia terdiri daripada dua bahagian yang penting kan. Satu adalah mereka yang
adalah Rasul, dan juga yang bersama dengan Rasul ini kemudiannya adalah mereka-mereka yang mewarisi perjalanan Rasul ini, mewarisi tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang menyampaikan kepada manusia. Yang kedua, mereka adalah kumpulan yang mengikuti, orang yang menerima seruan ini. Satu kumpulan yang aktif, yang memimpin. Jadi ayat-ayat yang turun ini, ada ayat-ayat yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka-mereka yang merupakan doa ila Allah, kumpulan yang menyeru. Satu lagi adalah kumpulan yang menerima seruan ini. Mereka ini adalah orang-orang biasa, orang-orang biasa dari kalangan masyarakat yang menerima seruan ini, orang yang beriman. Tapi ada yang aktif berada dalam kumpulan yang menyeru, ada yang menerima, tapi mereka tidak mengaktifkan diri mereka dalam golongan yang menyeru. Kemudian di satu sudut yang lain adalah golongan penentang. Golongan penentang ini adalah pertama pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka, al-malak, golongan al-malak, kita kata dalam bahasa yang biasa kita gunakan dalam Al-Quran ini, golongan al-malak, golongan yang menentukan polisi penentangan. Kalau dalam teori moden biasa kita sebut ada teori 20, 80 dan sebagainya, kan. Maknanya mereka ni biasanya terdiri daripada golongan yang aktif ini mungkin 20% ataupun mungkin sedikit daripada itu dalam kalangan masyarakat ni, kan. Tapi mereka lah yang menentukan yang sebenarnya berperang dengan golongan pimpinan di dalam ataupun golongan yang aktif di dalam kumpulan yang pertama tadi, kan. Jadi kedua kumpulan ini menentukan perjalanan ini, kan. Golongan yang pertama, golongan yang kedua yang aktif ini membuat polisi, melaksanakan perancangan plot untuk menghancurkan golongan yang pertama, kan. Dan sunnah yang berlaku di dalam perjalanan pertentangan dua kumpulan ini yang akan berlaku terus menerus sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat, ialah dia akan bermula dengan kumpulan yang bermula dengan tahap yang ringan sehinggalah semakin lama semakin berat, kan. Akhirnya akan berlaku pertentangan as-sira', kan, ataupun pertembungan di antara kedua kumpulan ini, kan. Apabila kumpulan pertama ini semakin kuat, kan, akan berlaku pertembungan fizikal di antara sira', kan, ataupun clash, kan, di antara kedua kumpulan ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa akan, untuk kumpulan yang pertama ini akan ada cubaan-cubaan, kan. Akan ada ujian-ujian, dan ini adalah sunnah, kan, sunnatullah, ujian-ujian yang akan berlaku kepada kumpulan yang pertama ini, kan, yang semuanya ini akan direkam oleh Al-Quran Al-Karim, perjalanan ini, kan. Kalau kita baca, nanti kita akan baca surah-surah Madaniyah, kan, yang menceritakan di antara tahap-tahap seterusnya dalam perjalanan ini, clash ini, kan. Surah-surah Madaniyah ini surah-surah Makkiyah yang menceritakan permulaan daripada perjalanan dua kumpulan yang besar ini, kan. Dan sunnahnya kumpulan yang pertama ini mereka akan bermula dengan lemah, kan,
bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban fama bada fatuba lil ghuraba. Dalam hadis atau kama qala Rasulullah SAW, Islam ini bermula dengan satu yang sebagai satu yang asing, kan, sebagai seorang yang dagang, kan. Pada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban, dia akan kembali balik kepada asing, kan. Kama bada, seperti mana awalnya, kan. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang ghuraba ini, ya, ataupun orang yang dianggap asing, dagang di dalam maknanya dia ada satu kitaran, kan. Dia akan bermula begitu, kemudian dia akan kembali balik, walaupun ketika telah kuat Islam, dia akan kembali balik menjadi asing. Sebab ini adalah kitaran untuk orang-orang yang beriman. Dan kumpulan yang pertama dan kumpulan yang kedua tadi, kan. Kumpulan yang kedua pula terbagi kepada dua kumpulan. Pertama al-mala', yang kumpulan yang sedikit yang menentukan polisi ini. Yang kemudian kumpulan yang besar, kan, yang menjadi target, kan, yang mengikuti, kadang-kadang mendukung al-mala', kufar ini, kan, yang menentang. Ini adalah sunnah yang akan berjalan, kan. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini kita baca, terutama dalam grup ketujuh ini, ada ayat-ayat yang kadang-kadang khusus, kan? Dan kadang-kadang untuk kesemua kumpulan ini serentak, kan. Ada juga, kan, ada juga macam contoh, dulu kita baca surah Nuh, kan? Surah Al-Jin, kan. Ini dua surah kembar, kan? Surah Nuh dan surah Al-Jin. Surah Nuh adalah ini adalah dalam tahap awal Rasul datang menyampaikan peringatan kepada kaum dia, kan. Jadi surah Nuh adalah kebanyakan ayat-ayatnya ditujukan kepada al-mala', pemuka daripada kalangan masyarakat. Seruan Nuh dan bagaimana pemuka-pemuka kaum ini menentang seruan Nuh ini. Surah Al-Jin contohnya, dia menekankan tentang kalau kita baca secara halus, golongan umum, kan, masyarakat yang diseru oleh seruan Rasul ini, kan. Dan ini disampaikan melalui kisah jin ini, kan. Sebab tidak difokuskan kepada bahagian kepimpinan, kan, tapi difokuskan kepada kumpulan umum, kan. Jadi ayat Al-Quran ini dia meliputi semua kumpulan ini, kan. Turunnya meliputi semua kumpulan ini. Dan yang kita sedang baca surah Al-Buruj ini, Allah SWT menyentuh kedua-dua kumpulan yang menentang dan yang ditentang, kan. Ini yang sedang kita baca ni. Jadi kita akan ayat-ayat ini mempunyai dua sisi, kan. Satu, memberi amaran Allah SWT sebagai pelindung orang yang beriman. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah sentiasa sebagai pelindung kepada orang beriman, kan, yang akan menjawab dan juga menjelaskan, satu, menjawab serangan-serangan ataupun mempertahankan orang yang beriman dalam serangan penentang ini terhadap mereka, kan. Kadang-kala apabila serangan-serangan ini menjadi semakin keras, kan, Allah SWT akan mempertahankan orang yang beriman ini apabila perlu, apabila dia sesuai dengan tahapnya, kan, akan mempertahankan mereka secara fizikal dengan menghantar tentera-tenteranya, kan, dalam berbagai bentuk, kan. Ada ketika orang beriman
yang berhadapan dengan penentangan ini, mereka akan menemui penghujung kehidupan. Mereka akan menemui kematian kerana gangguan orang-orang yang penentang. Sama ada mereka menang dalam nilai dunia, menang dalam pertembungan ini, ataupun mereka tewas, mereka mati, wafat, diambil oleh Allah SWT. Kedua ini adalah merupakan kebahagiaan ataupun keuntungan, kemenangan kepada kumpulan yang pertama. Mati syahid, kan? Itu adalah moto yang selalu disebut, kan? Kalau menang, maka itu adalah kebaikan yang Allah bagi di dunia ini. Kalau mati, maka itu adalah kemenangan juga yang Allah bagi untuk dikecapi di akhirat nanti. Malah sebenarnya bagi orang yang beriman, di dunia lagi Allah SWT, walaupun Allah SWT pada pandangan manusia tewasnya orang beriman ini, tapi sebenarnya Allah SWT dalam orang beriman, seperti yang kita baca dulu, mereka sentiasa di dalam kenikmatan. Dalam surah yang sebelum ni telah kita baca, Allah SWT sebenarnya menjadikan orang yang beriman ini sentiasa dalam kenikmatan, walaupun mereka kalah, tewas pada pandangan dunia, dibunuh, tapi mereka sentiasa mendapat kebaikan walau di sisi mana sekalipun mereka berada, kan? Jadi ini diingatkan Allah SWT kepada kumpulan orang yang beriman ini, dan diingatkan juga bahawa Allah sentiasa melindungi mereka dan akan menjawab hujah-hujah. Dan perkara yang penting pada kumpulan yang pertama inilah supaya mereka sentiasa difahamkan mereka ini sentiasa berada di atas kebenaran, walaupun nampaknya kadang-kadang tewas, kadang-kadang kehilangan nyawa, kadang-kadang dihina, kadang-kadang mereka direndahkan di hadapan manusia, kan? Kumpulan yang kedua pula berhadapan dengan peringatan Allah SWT bahawa mereka ini sentiasa diperhatikan oleh Allah SWT, dan mereka akan sentiasa mereka diingatkan juga bahawa mereka akan kembali mendapat pembalasan di akhirat nanti. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti mereka akan mendapat pembalasan. Dan ada ketikanya, kan, mereka-mereka yang menentang ini telah pun dikunci oleh Allah SWT perjalanannya, pasti akan menuju kepada azab Allah SWT. Auzubillah min zalik. Okey, hari tu semalam kita telah baca blok yang kedua ni, idhum 'alaiha qu'ud, ketika mana orang-orang yang sedang yang akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, duduk di sekitar ukhdud ataupun parit yang berisi api, kan? Lubang yang berisi api dalam neraka ini, mereka dipaksa untuk melihat siksaan yang bakal mereka tempuhi. Ini adalah merupakan siksaan yang amat besar, kan, kepada seorang manusia. Sebelum dia disiksa, dia akan dipaksa untuk melihat apa yang dia akan lalui dulu sebelum nanti dia akan dicampakkan ke dalamnya. Sebab itulah yang mereka lakukan kepada orang yang beriman. Bentuk siksaan yang mereka lakukan kepada orang beriman ialah dengan memaksa mereka untuk melihat dulu, kan? Kemudian memaksa dengan ancaman begitu, maka orang beriman ini dipaksa untuk meninggalkan kebenaran akidah yang sedang mereka pegang ini, kan? Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedangkan inilah yang dulu mereka buat kepada orang beriman. Mereka 'ala ma yaf'alun, mereka bil mu'minin syuhud, mereka menyaksikan apa yang mereka
lakukan dulu kepada orang yang beriman. Maka Allah SWT mengembalikan gambaran yang sama kepada mereka, kan. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Sedangkan sebenarnya mereka ini tidak menyiksa orang mukmin ini melainkan kerana orang mukmin ini beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi kita kata sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab ini bagi menghadapi satu perbuatan-perbuatan jahat, makar atau perancangan orang-orang yang penentang, dan juga mengingatkan kepada orang mukmin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pelindung mereka. So ayat ini dia ada dua sisi, kan. Sebagai penenang kepada ataupun penjamin kepada orang yang beriman, supaya orang beriman merasa yakin dan juga merasa sentiasa terlindung, dilindungi, kan, di dalam perjalanan ini, di dalam menghadapi tribulasi ataupun mihnah yang sukar ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, kan, apa yang Allah ada, kan, untuk menjadi pelindung kepada orang beriman ini, dan juga apa yang ada yang Allah Subhanahu Wa Taala punyai untuk menakutkan ataupun mengingatkan orang-orang yang ingkar ini, penentang ini, iaitu allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan terhadap segala sesuatu yang berlaku ini. Semua ini seolah-olahnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, Allah adalah raja, kan, yang memerintah kerajaan yang amat luas, kan. Dan dalam kerajaan ini Allah Subhanahu Wa Taala ni ada rakyat yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, patuh kepada raja, dan ada yang menentang raja ini, kan. Dan raja yang memerintah kerajaan yang luas ini, langit dan bumi, kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan melindungi rakyatnya. Mereka-mereka yang andainya disakiti oleh mana-mana pencabar dan penentang Allah Subhanahu Wa Taala, kan, Allah Subhanahu Wa Taala akan pasti membalas dengan menghantar tenteranya, kan. Dan kalau tidak di dunia ini, dia akan pasti menangkap mereka di akhirat nanti. Kita baca dalam ayat-ayat surah yang sebelum ini, kan, dan membicarakan mereka dan akan dilontarkan ke neraka nanti, kan, sebagai azab. Ini adalah apa yang kita baca semalam, kan. Kita sambung ayat blok ni. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cubaan kepada orang mukmin, lelaki dan perempuan, mu'minina wal mu'minat, thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Maka bagi mereka ini, kemudian mereka thumma lam yatubu, mereka tidak bertaubat atas apa yang mereka lakukan, falahum azabu jahannam, mereka ini pasti akan diazab dengan jahannam, walahum azabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Ini adalah amaran yang kalau kita baca dan kita teliti ayat ini, kan, kita akan merasai, kan, ini adalah satu, dia adalah pembelaan yang amat halus yang datang daripada pelindung yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat, kan. Dan juga dia adalah ancaman yang amat keras kepada orang-orang yang menyakiti orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, orang-orang yang di dalam kerajaan, di bawah naungan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala.
fatanu, innal ladzina fatanu, orang yang menimpakan, mendatangkan fitnah kan. Dalam Al-Quran kan, yang kita nak terutama apabila membincangkan tentang pertentangan ini kan, orang-orang bila fitnah ni datangnya daripada kumpulan yang menentang orang yang beriman kan, makna fitnah ini adalah kan, dia merujuk kepada penindasan kan, penentangan yang dikenakan kepada manusia yang memaksa manusia supaya meninggalkan pegangan agama kan, mereka kan. Jadi ayat perkataan fitnah ini juga digunakan dalam banyak tempat lain. Tapi apabila fitnah ini dalam Al-Quran ini digunakan untuk menjelaskan tentang perbuatan orang-orang yang menentang orang mukmin ini, maka fitnah ini adalah usaha untuk memaksa orang yang beriman ini keluar daripada agama mereka, balik kepada kekufuran. Ini adalah fitnah kan, maksud fitnah. Jadi mereka merancang, mereka plan, plot dan sebagainya kan, untuk memaksa kan, ataupun baik secara rahsia plan ini ataupun secara terang-terangan kan, semua ini adalah termasuk dalam fitnah. Orang-orang yang berusaha untuk membawa orang mukmin lelaki dan perempuan kan, kenapa disebut lelaki dan perempuan dua-dua sekali kan, sedangkan Allah disebut mukmin, dia masuk juga kedua-duanya. Tapi ini adalah kehalusan Al-Quran Karim kan, menyentuh untuk menunjukkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang mukmin kan. Jadi sebab bukan sahaja yang diseksa ini orang mukmin lelaki, tetapi juga perempuan. Amat buruklah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang golongan penentang ini, kerana mereka tidak sahaja menyeksa golongan lelaki, tapi juga golongan perempuan yang lemah, tidak ada daya upaya untuk melawan secara fizikal dan kekuatan kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada orang mukmin, semua ini berada di dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, menyaksikan. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah nampak bahawa mereka telah juga menyeksa orang-orang mukmin dan mukminat, lelaki dan perempuan. Malah di peringkat awal, kalau kita baca dalam riwayat-riwayat sirah, antara yang awal yang telah wafat kan, kerana siksaan ini adalah wanita kan, Sumayyah Ummu Yasir kan, ibu kepada Ummu Ammar kan, Ammar bin Yasir, anak dia kan, adalah antara yang awal yang telah terbunuh kan di dalam siri tribulasi ini kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bagaimana halusnya Allah SWT memerhati dan melihat. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Tetapi mereka tidak setelah mereka menimpakan ataupun menimpakan kesusahan kepada orang mukmin, memaksa mereka untuk kembali kepada agama mereka, kembali balik kepada kekufuran, thumma lam yatubu, kemudian mereka ini tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang lagi kepada orang-orang yang kufar ini sepatutnya mereka bertaubat, sebab ada di antara mereka yang menyeksa juga memukul orang mukmin yang ke awal ini, kemudiannya bertaubat dan menjadi seorang muslim yang baik kan. Umar Al-Khattab juga dalam sejarah kita baca, dia juga ada memukul kan, ikutnya kan, sebab nak memaksa untuk orang Islam ni balik terutama daripada puak dia, kaum dia kan. Tapi itulah yang menyebabkan dia akhirnya menerima kebenaran kan. Tapi sebab itu Allah kata thumma lam yatub, ada yang bertaubat, ada yang tidak bertaubat kan.
mereka yang tidak bertaubat ini kan, maka telah disil ataupun dikunci untuk mereka ini, bahawa dalam kehidupan ini, perjalanan ini, mereka akan bertemu dengan azabu jahannam walahum azabul hariq. Kenapa disebut kan? Pertama disebut azabul jahannam. Jahannam ini azab jahannam, sebab jahannam ini sendiri sudah mempunyai deskripsi yang amat menakutkan dalam ayat-ayat yang sebelum ini kan? Dengan bunyinya, dengan interaksi di antara jahannam ini dengan orang-orang yang akan masuk ni kan. Jahannam ni akan tanya, mana lagi, ada lagi, masukkan kan, yang kita baca dalam ayat sebelum ni kan. Begitu juga bunyi yang amat menakutkan, api yang menjulang, ini adalah jahannam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak menjelaskan azab yang benar-benar, sebab ini adalah ditujukan kepada orang yang penentang ni kan? Azabul hariq, azab yang membakar pula. Di dalam jahannam itu nanti mereka akan diseksa dengan dibakar diri mereka, bukan dimasukkan kemudian dipasung ataupun dipenjara di dalam penjara saja seperti mana yang kita tengok di dunia ni, tapi juga mereka akan dibakar di dalamnya kan? Ini adalah peringatan kepada orang kafir ini supaya mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan benar-benar menyeksa mereka dan menyakitkan mereka kerana apa yang mereka lakukan terhadap orang mukmin dan mukminat kan? Jadi mereka ni mesti bertaubat daripada apa yang mereka lakukan kan? Dan jika tidak, maka Allah akan menimpakan kepada mereka siksa yang terdiri daripada jahannam, dan di dalamnya ada siksaan yang paling menyakitkan yang Allah akan timpakan kepada mereka adalah siksaan dalam bentuk membakar mereka kan? Ada lagi banyak siksaan-siksaan lain dalam jahannam ini, tetapi siksaan yang kemuncak yang akan amat ditakuti oleh manusia di dunia ataupun di akhirat nanti adalah siksaan yang membakar mereka ini kan? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Ini adalah epis ataupun jaminan kan, pertolongan, perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah keberuntungan yang besar. Ini yang disebut tadi. Allah Subhanahu Wa Taala walaupun nampaknya macam orang beriman ni tewas di dunia ini kan, dihina kan, dibaling batu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri dibaling batu oleh kanak-kanak, dikumpulkan kemudian dihalau pergi dengan balingan batu dan sebagainya. Kenapa Allah SWT, Allah kata Allah ala kulli syai'in syahid, memerhati segala sesuatu ini, tapi Allah biarkan kan? Kerana Allah SWT meletakkan ujian kepada orang mukmin ini untuk menentukan siapakah yang soleh dan siapakah yang dusta di dalam iman ini kan. Kerana itulah orang-orang yang diuji ini sebenarnya Allah mengingatkan kepada mereka, memberi keyakinan dan jaminan kepada mereka supaya teguh dengan kebenaran, teguh dengan akidah, teguh dengan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka sedang dihadapkan dengan fitan ataupun fitnah yang besar ini kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang amat besar kan. Selagi mana mereka beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka lah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan inilah zalikal fawzul kabir, keuntungan sebenarnya yang amat besar nilainya berbanding dengan kesusahan yang sedang kamu lalui ini, yang insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan mengetahui, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan semua kesusahan yang telah kamu lalui ini. Ini adalah ingatan sebegini apabila datang daripada Rabbul Alamin. Dan ayat ini turun di celah-celah siksaan yang dihadapi oleh orang beriman ini, maka pastilah
dia merupakan ubat yang amat besar kerana datangnya daripada langit, kan. Jaminan bahawa pasti mereka akan menerima keberuntungan yang besar ini, kan. Dan dia menjadi perkara yang amat menyebabkan orang mukmin ini akan kukuh di dalam pegangan mereka untuk berhadapan dengan mihnah dan tribulasi kehidupan ini, kan. Begitu juga kita, kan. Apabila kita melalui detik-detik sebegini, maka kita kembali kepada Al-Quranul Karim dan dengan keyakinan bahawa ini adalah ayat yang datang daripada alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan memerhati segala sesuatu yang sedang berlaku kepada orang beriman ini, dan Allah menjanjikan akan menyediakan pembalasan yang terbaik kepada orang yang beriman. InsyaAllah kita akan sambung esok ayat seterusnya dalam surah ini. Moga-moga Allah SWT insya-Allah memberikan kepada kita ilham dan manfaat yang besar bila kita membaca ayat-ayat Allah SWT. Setiap ayat yang ada dalam Al-Quran Karim ini adalah ayat-ayat yang amat besar, kan, kesannya dan wahyunya. Cuma kita berdoa kepada Allah SWT untuk menjadikan hati kita sebagai bekas yang efektif dalam menerima ayat-ayat yang hebat ini. Ada bekas yang mampu menampung, ada bekas yang tak mampu menampung banyak, kan. Jadi semua itu memerlukan kita minta, mohon kepada Allah SWT supaya Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, menjadikan Quran ini rabi'a qulubina, sebagai keindahan dalam hati kita, kan. Dan insya-Allah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu